Assalamualaikum, apa khabar? Hezri Samsuri sekali lagi daripada Kareta.my. Bercerita tentang produk-produk otomotif, kita memang tidak lari daripada produk-produk gaya hidup ataupun lifestyle. Tetapi ia bukan sesuatu yang baru. Di negara-negara moden, produk-produk lifestyle memang menjadi satu ciri utama untuk menarik perhatian pembeli. Contohnya, Yamaha Maxxum CP250 ini. Ia memang hot di Jepun ketika ia dilancarkan dalam tahun 2012 lagi. Dan sayangnya, model ini mati dalam tahun 2015. Ya, dia telah diberhentikan daripada produksinya sendiri. Dan yang ini, warna ini ialah warna daripada varian 10th Anniversary Edition khusus untuk pasaran Jepun sahaja. Now, Maxxum ini sebenarnya memang telah lama dilancarkan sebagai konsep seawal tahun 2005 lagi semasa ia diperkenalkan ke dunia di dalam acara Tokyo Motor Show. Ingat, tahun 2005 lagi ya. Tetapi di akhirnya sampai ke produksi dalam tahun 2012 sahaja. Kerana Yamaha sendiri pun mungkin sedikit risau untuk menghasilkan produk secantik, secanggih ini. Dan ketika di Motor Show itu tahun 2005, namanya bukan Maxxum CP250, tetapi pada masa itu namanya ialah Maxxum 3000. Walaupun ia panjang dan ia besar juga skuter ini, ia menggunakan enjin Yamaha 1 silinder 249cc sejukan cecair liquid cooled dan menghasilkan sebanyak 19.6 horsepower serta daya kilasnya pada 22 Nm. Transmisi seperti skuter lain CVT automatic. Enjin ni sebenarnya memang kita dah pernah guna di Malaysia dulu di dalam model Yamaha Majesty. So enjin dia bukan enjin yang asing untuk kita. Reka bentuk dia memang lain daripada yang lain. Dia lebih mengingatkan saya kepada sebuah kenderaan Amerika klasik, iaitu sebuah Cadillac, panjang, rendah. Ya, walaupun spesifikasi teknikalnya itu sangat mudah, enjin skuter, transmisi CVT dan suspension yang sama dengan skuter lain, tetapi prestasi dia bagaimana pula? Berat dia 201 kg. Jadi penunggangan dia, ya, saya akan cerita selepas saya ceritakan lebih lanjut tentang lokasi kita ini, The Charis di Janda Baik. Seperti anda lihat di belakang saya ialah siap ada kort pasir untuk bermain volleyball, dan ini ialah salah satu daripada dua villa yang ada di Charis. Reka bentuk dia memang mengingatkan saya kepada haciendas yang berada di Sepanyol. Dan di belakang villa-villa ini pula ada padang bola sepak dan ada gelanggang futsal. Ya, di atas rumput, bukan simen bang, ya, rumput. Dan di keliling saya ini, di hadapan kehijauan yang maksimum dan bunyi-bunyi serangga memang mengingatkan saya pada suasana kampung saya. Antara masalah untuk kita kaum Muslim ini bila kita nak bercuti, swimming pool dikongsi oleh ramai orang. Tidak di The Charis. Di The Charis ini, sekiranya anda satu keluarga menyewa villa ini, kolam renang ini khusus private untuk anda kerana ia dikepung oleh tembok dan juga bilik-bilik. Buka pintu, terus terjun. Ini ruang tamunya cukup luas untuk kita sekeluarga nak tonton TV. Wi-Fi pun ada.
Drama Korea kan ni? Wow. Ini ialah bilik tidur utama dalam salah satu daripada 2 villa. 3 villa yang ada di sini. Memang cantik, lengkap dengan tanda kiblat dan sejadah tu memanglah. Serta ada walk-in cabinet. Boleh duduk dekat sofa. Pilih baju mana aku nak pakai hari ni Anak saya yang nama Alif tu, kalau dia pergi bercuti dengan kami, tak ada benda dia nak buat, dia akan mengamuk. Tapi dekat sini dia tak nak balik sebab boleh main volleyball, boleh main futsal, boleh main rugby pun. Macam-macam boleh main kat sini. Seperti di luar ini, memang ada tempat duduk daripada batu-batu ni untuk anda duduk bersama ahli keluarga untuk berborak, berbual, membawang. Tapi kami Kareta datang kemari untuk membuat kerja dan ini adalah tempat yang sangat sesuai untuk kami berdiskusi dan juga mencari idea. Memang dia cari sini pada pendapat saya, I think it's one of the well-kept secret in Janda Baik. Tempat ini memang direka oleh seorang ayah yang sayangkan keluarganya. Kerana itu, the surrounding sangat family friendly. There are so many activities here. Anak saya memang betul-betul tak nak balik ini. Daripada jeram buatan sendiri, kolam ikan serta landscape yang dijaga rapi, bangunan dengan desain ala Spanyol ini, Haciendas. Memang tempat ini berbaloi dengan apa yang diminta dan ini yang mengejutkan. Harganya tidaklah seperti yang kita sangkakan. The Charis Janda Baik, butirannya ada di bawah ini. Lawatilah dia dan anda pasti terkemam, terkejut. Maxim ini di Jepun ataupun di US ataupun di mana-mana ia dijual, harganya memang tidak murah pun. Pada zaman itu di US harganya RM32,000 Malaysia. Dan di US untuk sebuah Gentra 250 harga itu memang mahal gila. Tetapi ada sebabnya. Tidak ada lagi skuter yang akan memberikan anda desain yang macam ni dan daripada segi kelengkapan pun Maxim ini memang lengkap. Seperti anda boleh lihat, gaya cruisernya ini menggunakan handlebar ala cruiser lah, ya, dan meter digital yang diberikan dan juga tempat letak barang dia ni, ya. Di bahagian depan ni macam dashboard kereta. Memang ada glove box kat depan tu dan di bawah tempat duduk ini ada 2 ruang untuk letak barang. Sayangnya walaupun dia sebesar gajah, tempat ruang barang dia tu pun kecil, full face tak boleh masuk. Yang boleh masuk ialah helmet steng tortoise tu je lah. Dan tidak seperti kenderaan 2 roda yang lain, yang ini siap ada boot dekat belakang. Sayangnya boot tu pun dalam dia, bentuk dia tidaklah berpetak. Dia ada lekuk-lekuk, jadi untuk letak baju hujan, letak glove, bolehlah. Yamaha mempunyai terma istimewa untuk Maxim ini. Tandem cruiser. Mana cruiser untuk 2 orang. Rodanya depan belakang 13 inci dan tangkinya sebesar 14 liter. Dia menggunakan bahan api sebanyak 36 km per liter. Saya menunggang Maxim ini daripada Serdang ke Janda Baik. Dia menggunakan lebih sedikit daripada RM5 petrol. Memang menjimatkan. Tempat duduk dia memang rendah. Bila saya duduk sama paras dengan orang dalam kereta. Maknanya saya duduk, orang dalam kereta kat sebelah saya saja. Memang orang yang bawa kereta akan terkejut tengok. Saya pun terkejut bila tengok sebelah tayar lori sama paras dengan kepala saya juga. Selain daripada itu, daripada segi handling, memang dia panjang, wheelbase dia panjang. Nak buat U-turn kena berhati-hati. Nak mencilok pun memang sedikit sukar. Tetapi di atas highway, dia solid, dia smooth.
top speed dia tak laju dalam 1.2, 1.3 sahaja ya, sebab berat. Tapi ini bukan direka untuk kelajuan, ini direka to make you look cool. Itu dia Yamaha Maxxum CP250, tidak dijual di Malaysia. Jadi jangan tanya kami tentang harganya. Hong Leong Yamaha membawa ia masuk sempena sambutan ulang tahun mereka tahun lepas. Jadi kerana itu dia bawa masuk satu unit ini khas untuk pameran sahaja. Dan terima kasih kepada Hong Leong Yamaha kerana membenarkan Caretta memandu uji skuter yang siap lengkap dengan handbrake pun ada. Tadi lupa nak cakap. Itu dia Yamaha Maxxum CP250 Caretta.my di The Charis. Sekian. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.